15 terkorban dalam kejadian banjir lumpur di Pulau Sulawesi. Amerika Syarikat tolak tuntutan China terhadap Laut China Selatan dan Kepulauan Spratly. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurlela Muhammad Noor dalam Berita Dunia. Banjir kilat di Indonesia, sekurang-kurangnya 15 orang terkorban selepas kediaman tertimbus dalam lumpur di sebuah pulau dekat Sulawesi. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan bagi mencari mangsa lain yang dikuatiri hanyut di bawah air banjir dan lumpur. Menurut pihak berkuasa pulau itu, insiden terjadi berikutan 3 batang sungai di daerah Luwu Utara yang melimpah berikutan hujan lebat berterusan. Ketua Agensi Mitigasi dan Penyelamat Daerah, Muslim Muhsin berkata, sehingga tengah hari waktu tempatan, pihaknya menerima laporan daripada penduduk setempat mengenai kehilangan ahli keluarga mereka. Ratusan kediaman termasuk bangunan kerajaan dan fasiliti awam dilanda banjir lumpur dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. 2,000 mangsa terjejas dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Luwu Utara. Namun usaha menghantar bantuan bekalan tergendala berikutan banjir berterusan. Tentera Azerbaijan meneruskan serangannya dengan membedil unit tentera Armenia di sempadan negara. Kementerian Pertahanan Azerbaijan memuat naik rakaman yang didakwa menunjukkan beberapa unit tentera Armenia dihancurkan oleh tembakan artileri. Rakaman disiarkan di saluran YouTube. Lebih 20 kematian dilaporkan melibatkan anggota tentera Armenia. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mendakwa bahawa stesen radar unit pengintaian, tempat penyimpanan kenderaan tentera, kereta kebal, pengangkut personal berperisai, markas batalion dan infrastruktur tentera Angkatan Bersenjata Armenia turut musnah akibat tembakan tepat pihaknya. Serangan berlaku ketika Pertubuhan Bangsa Bersatu, Amerika Syarikat dan serantau Moskow menggesa pengekangan. Kementerian Luar Armenia pula mendakwa ia mengawal sepenuhnya keadaan. Kedua-dua bekas Republik Soviet itu terkurung dalam konflik yang berlanjutan beberapa dekad ke atas wilayah pemisah Azerbaijan, Nagorno-Karabakh yang dirampas oleh pemisah etnik Armenia dalam perang 1990-an yang meragut 30,000 nyawa. Masyarakat antarabangsa masih memandang wilayah ini sebagai sebahagian daripada Azerbaijan. Pertempuran terkini meletus beberapa hari selepas Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menimbulkan perang dan mengecam kelewatan rundingan Karabakh. Masing-masing menyalahkan pihak yang lain kerana berlakunya ketegangan. Ribuan penduduk Sofia, Bulgaria berhimpun buat hari ke-5 berturut-turut pada Isnin bagi mendesak peletakan jawatan Perdana Menteri Boyko Borisov. Demonstrasi diadakan di luar pejabat kerajaan. Ketika melakukan tunjuk perasaan, mereka melaungkan slogan mafia dan letak jawatan yang ditujukan kepada pemimpin negara itu. Peserta turut membawa spanduk, alat pembesar suara dan bendera Bulgaria. Demonstrasi terbabit dihadiri lebih ramai peserta sejak polis cuba menyuraikan mereka semasa perhimpunan mula pada Khamis. Selain Sofia, perhimpunan sama turut diadakan di 10 lagi lokasi seluruh negara. China menyelar tindakan Setiausaha Negara Amerika Mike Pompeo yang menolak tuntutan Beijing terhadap Laut China Selatan dan Kepulauan Spratly yang disifatkannya tidak mengikut undang-undang sepenuhnya.
Kedutaan China di Washington dalam kenyataannya menyifatkan ia tuduhan yang tidak wajar. Pompeo juga dianggap cuba untuk mengganggu serta mensabotaj keamanan dan kestabilan wilayah China. Hubungan antara Amerika dan China bertambah tegang sejak 6 bulan kebelakangan ini berkaitan rapat dengan usaha menangani wabak COVID-19, cengkaman ketat di Hong Kong dan tindakan keras terhadap komuniti Muslim Uighur China. China menuntut 90% Laut China Selatan yang berpotensi kaya tenaga, namun ia turut berdepan tuntutan sama oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Beijing secara rutin menguraikan ruang lingkup tuntutannya dengan merujuk pada apa yang disebut garis 9 putus-putus yang merangkumi sekitar 9/10 dari Laut China Selatan sepanjang 3.5 juta kilometer persegi di peta China. Malaysia Singapura bersetuju untuk melaksanakan laluan hijau timbal balik RGL dan pengaturan ulang alik berkala PCA. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menerusi kenyataannya berkata, kedua-dua skim itu dijangka akan mula dikuatkuasakan bermula 10 Ogos tahun ini. Persetujuan itu dicapai dengan Menteri Luar Republik itu, Dr. Vivian Balakrishnan. Kedua-dua skim itu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan bagi golongan yang kerap berulang alik di antara kedua-dua negara. Skim RGL membolehkan ahli perniagaan dan mereka yang mempunyai urusan rasmi untuk merentasi sempadan kedua-dua negara. Mereka disyaratkan untuk mengambil langkah pencegahan dan perlu mengambil ujian swab sebelum diberi kebenaran berkenaan. Selain mereka juga perlu memaklumkan mengenai jadual perjalanan kepada negara yang mereka lawati. Skim PCA pula memberi kebenaran kepada penduduk Malaysia dan Singapura yang memiliki pas imigresen atas sebab bekerja dan berniaga untuk memasuki kedua-dua negara. Perseverance, kenderaan marih paling maju milik pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA yang akan dilancarkan dari bumi ke planet berkenaan pada 30 Julai. Misi berkenaan bagi menjejaki tanda-tanda hidupan mikrobial purba yang dikatakan pernah menjadi delta sungai 3,5 bilion tahun yang lalu. Pelayaran antara planet itu dijangka memakan masa 6 bulan. Sekiranya kenderaan lasak bersaiz SUV itu mendarat tanpa sebarang kerosakan, ia akan mengumpul dan menyimpan sampel batu dan tanah untuk digunakan bagi misi masa hadapan dan dibawa pulang ke bumi pada 2031. Perseverance mengikut jejak tayar ditinggalkan 4 rover sebelum ini, kesemuanya dari Amerika Syarikat yang pertama kali dilancarkan pada penghujung tahun 90-an. Gabungan satelit dan siasatan permukaan yang diterima telah mengubah konsep yang difahami mengenai marih, menunjukkan planet berwarna merah itu tidak sepanjang masa sejuk dan tandus. Sebaliknya, ia memiliki beberapa bahan untuk hidupan seperti yang kita ketahui iaitu air, sebatian organik dan iklim yang baik. Saintis akan memeriksa sampel diperoleh daripada Perseverance untuk mencari bakteria fosil dan mikrobial lain bagi menentukan jika makhluk asing pernah hidup di planet itu. NASA telah bekerja secara maya selama berbulan berikutan pandemik COVID-19. Namun ia tidak menjejaskan penjadualan pelancaran misi bernilai $2.7 bilion itu. Bangalore kembali menjalani perintah berkurung. Mengapa? Teruskan bersama Berita Dunia. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1.
Bersua kembali dalam berita dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran kehidupan awam mungkin tidak mampu kembali normal susulan terlalu banyak negara yang cuai mengendalikan pandemik COVID-19. Amaran itu dinyatakan selepas jumlah jangkitan baru melepasi 230,000 jangkitan kemarin. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sesetengah negara yang melonggarkan perintah berkurung berdepan kebangkitan semula virus itu. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one. But the actions of many governments and people do not reflect of this. Tedros berkata mesej yang bercampur aduk daripada pemimpin berhubung COVID-19 telah menjejaskan kepercayaan masyarakat. Dalam pada itu, Hub Teknologi Maklumat IT Bangalore, India kini bersiap sedia untuk kembali menjalani perintah berkurung susulan peningkatan mendadak jumlah kes kematian akibat COVID-19 yang mencecah 500 orang setiap hari, manakala jumlah kes pula menghampiri 1 juta. Sektor IT turut merosot susulan angka ekonomi yang dicatatkan oleh Singapura dan Britain yang terjejas teruk akibat pandemik global itu. Selepas mengenakan perintah berkurung antara yang paling ketat di dunia pada Mac, India telah secara perlahan melonggarkan peraturan untuk mengurangkan kesan ekonomi yang besar. Namun jangkitan terus melambung melepasi angka 900,000 pada Isnin dengan hampir 24,000 kematian. Bangalore, tempat tinggal lebih daripada 13 juta orang, muncul sebagai kawasan panas baharu dan perintah berkurung yang berkuat kuasa selama 7 hari itu akan bermula pada pukul 8 malam waktu tempatan. Sebarang bentuk operasi pengangkutan tidak dibenarkan kecuali untuk keadaan kecemasan dan hanya kedai yang menjual barang keperluan dibenarkan beroperasi. Firma-firma sektor IT di Bangalore yang mengendalikan operasi pejabat korporat global dibenar beroperasi dengan hanya 50% kaki tangan dibenarkan berada di premis pada satu-satu masa. Bandar di Barat Piun ini mengenakan semula sekatan selepas 1,333 kes baharu jangkitan dilaporkan pada Isnin dan di lain-lain negeri. Langkah sama turut dikuatkuasakan di Uttar Pradesh yang merupakan kediaman buat 200 juta penduduk. Ekonomi Singapura merosot lebih 40% dalam suku kedua tahun ini kesan daripada COVID-19. Ia sekaligus mengakibatkan hub kewangan Asia Tenggara itu berdepan kemelesetan kali pertama selepas lebih sedekad. Penurunan 41.2% bagi suku ke suku adalah yang terburuk pernah direkodkan dan menjadi penanda aras tahap kestabilan perdagangan global. Berdasarkan data awal dikeluarkan Kementerian Perdagangan, ekonomi menguncup pada 12.6% bagi bulan April hingga Jun. Ia petanda penguncupan suku kedua berturut-turut menjadikan ekonomi negara bandaraya itu meleset pertama kali sejak 2009 ketika dilanda krisis keuangan global. Singapura antara negara terawal yang mengeluarkan laporan data pertumbuhan berkala ketika negara lain sedang memasuki perintah berkurung dan memberi amaran situasi buruk yang melanda ekonomi di peringkat antarabangsa. Angka yang lebih buruk dari jangkaan itu juga memberi gambaran negara Asia lain yang ekonominya bergantung kepada perdagangan turut akan menerima impak sama. Memetik kenyataan ahli ekonomi rantau dari CIMB, Song Seng Woon, ia angka suku tahunan terburuk dalam sejarah 55 tahun Singapura. Namun katanya, bukanlah satu kejutan berikutan Singapura merupakan sebuah negara kecil yang sangat bergantung dengan perdagangan barang dan perkhidmatan. Lain pula di China, perdagangan Republik itu mencatatkan kejutan pertumbuhan bagi Jun ketika dunia berdepan kemerosotan susulan pelaksanaan sekatan pergerakan. Pertumbuhan 2.7% bagi sektor import adalah yang pertama sejak Disember, manakala ekspor meningkat kepada 0.5%.
Ianya jauh lebih baik berbanding ramalan penguncupan 9% dalam undian dibuat Bloomberg News bagi sektor import. Diikuti ramalan kemerosotan bulan Mei pada 16.7% bagi perdagangan import dan 3.3% bagi ekspor. Jurucakap Kastam Lee Kui Win dalam satu sidang media memberitahu import dan ekspor menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan kestabilan pada suku kedua. Malah dia yakin bahawa China mendahului dalam usaha menjamin kestabilan bidang tertentu seperti pekerjaan, perdagangan luar negeri dan pelaburan. Pada suku pertama, ekspor mengalami kemerosotan 6.2% berbanding tahun lalu, sementara import jatuh 7.1%. Ia impak nyata kesan lonjakan kes COVID-19 yang pada awalnya berpusat di China. Lebihan perdagangan Beijing berbanding Amerika Syarikat menjadi faktor utama kemarahan White House yang menguncup sedikit kepada 29.4 bilion pada bulan Jun, menurun sebanyak 1.7% daripada 29.9 bilion tahun sebelumnya. Seluruh negara Ivory Coast berduka cita dengan kematian mengejut Perdana Menterinya peneraju utama menjelang pilihan raya Presiden. Presiden Ivory Coast Alassane Ouattara hadir ke Majlis Rasmi Kebangsaan bagi menghormati mendiang Amadou Gon Coulibaly yang diadakan di Istana Presiden dekat Abidjan. Pengulas berkata Coulibaly meninggal dunia selepas mendapat rawatan hati di luar negara, memberi tamparan hebat kepada negara yang masih dilanda perang saudara kecil. Tempoh 8 hari berkabung bermula Jumaat selepas Coulibaly dikebumikan di kampung dekat Korhogo, utara negara. Coulibaly dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2017, menggalas amanah memulihkan ekonomi negara yang dibebani dengan peneluran harga bagi ekspor koko dan kopi. Pemimpin berusia 61 tahun itu dicalonkan pada Mac sebagai calon parti RHDP diterajui Alassane Ouattara untuk jawatan Presiden pada Oktober. Sekaligus kematiannya mengakhiri spekulasi berbulan-bulan bahawa penyandang 78 tahun itu akan bertanding kembali. Selepas 6 hari usaha pencarian dilakukan, akhirnya mayat pelakon drama bersiri Glee, Naya Rivera ditemukan. Rivera, 33, dilaporkan hilang seminggu yang lalu selepas pergi ke Tasik Biru, Ventura County, California bersama anak lelakinya, Jose. Kehilangan Rivera hanya disedari selepas anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan terapung seorang diri di atas bot yang disewa. Operasi mencari dan menyelamat telah dilakukan sejak 8 Julai lalu sebelum mayat Rivera ditemukan lewat petang semalam. Kematian itu juga telah disahkan oleh polis tempatan yang memberitahu bahawa Rivera dipercayai lemas akibat kepenatan selepas menyelamatkan anaknya yang sebelum itu lemas di dalam tasik. Sejak usaha pencarian Rivera, tasik itu telah ditutup kepada orang awam. Lebih 100 orang terlibat dalam pencarian itu. Rivera dikenali menerusi watak Santana Lopez dalam drama bersiri Glee. Dia kekal selama 6 musim bersama siri TV popular itu sebelum menutup tirai pada 2015. Mendiang turut membintangi sitkom terbitan CBS The Royal Family dan filem komedi The Master of Disguise. Selain itu, beliau turut berlakon di dalam siri TV Step Up. Fox TV yang menerbitkan drama Glee turut memuat naik satu rakaman belasungkawa khusus buat Rivera. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
Bola sepak La Liga 2019-2020. Real Madrid hanya selangkah sahaja lagi untuk menjulang kejuaraan musim ini selepas mencatat kemenangan menewaskan Granada 2-1. Perlawanan menyaksikan Ferland Mendy menjaringkan gol pertama untuk Los Blancos sementara Karim Benzema mengumpul gol ke-19-nya musim ini. Beraksi di Los Carmenes, Real Madrid turun dalam misi menambah 3 mata bagi mengukuhkan kedudukan untuk merangkul kejuaraan Liga berbagi 2 perlawanan. Nyata kesungguhan anak-anak buah Zinedine Zidane terselah apabila Ferland Mendy menjaringkan gol pertama dari sudut sukar untuk mendahului 1-0 seawal minit ke-10. 6 minit selepas itu, tuan rumah Granada tergamam lagi dengan kelincahan Karim Benzema menambah gol kedua. Dan kelebihan 0-2 ini kekal hingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, Granada menggandakan asakan mengimbangi permainan. Hasilnya gol tunggal tuan rumah hadir minit ke-50 melalui jaringan Darwin Machis untuk kedudukan 1-2. Bagaimanapun, Granada terus cuba mengasak pintu gol Los Blancos, namun Thibaut Courtois bijak mengawal pintu golnya dari devolusi. Tamat perlawanan, Granada 1, Real Madrid 2. Los Blancos kini di tangga pertama dengan 83 mata, 4 mata di hadapan Barcelona. Madrid tetap perlu mencatat kemenangan dalam 2 perlawanan terakhir untuk muncul juara. Beralih ke perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United mensia-siakan peluang naik ke kedudukan ketiga selepas hanya mampu seri 2-2 dengan pasukan tangga ke-12 Southampton. Gol penyamaan penyerang Southampton, Michael Obafemi pada minit ke-96 menjadi pemusnah harapan Manchester United gagal menggunakan kelebihan kekalahan Chelsea dan Leicester City sekaligus kekal di tangga kelima. Pertembungan di Old Trafford menyaksikan Southampton terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-12 selepas Stuart Armstrong menyudahkan peluang hasil hantaran Nathan Redmond dalam kotak penalti. Tersentak dengan jaringan itu, United cuba bangkit dan hasilnya Marcus Rashford dan Anthony Martial masing-masing menjaringkan gol pada minit ke-20 dan 23. Southampton yang tidak mahu menyerah kalah mempunyai peluang menyamakan kedudukan termasuk dari Redmond, namun ketangkasan penjaga gol United David De Gea menjadi penghalang. Ketika perlawanan seakan berakhir dengan skuad The Red Devils memperoleh 3 mata, kealpaan di benteng pertahanan menghukum United selepas pemain gantian Obafemi memanfaatkan peluang hasil hantaran sudut. United kini berkongsi mata dengan pasukan keempat Liga, Leicester City, dan 1 mata di belakang Chelsea di kedudukan ketiga berbaki 3 perlawanan. Dalam pada itu, 1 kes baru COVID-19 dikesan membabitkan pemain dan kaki tangan kelab-kelab Liga Perdana Inggeris EPL. Perkara itu diketahui hasil saringan terhadap 2071 individu yang dilakukan sepanjang minggu lalu. Identiti individu berkenaan bagaimanapun tidak didedahkan. Dia bagaimanapun sedang menjalani proses pengasingan sendiri selama seminggu. Keputusan positif itu dikesan menerusi ujian pusingan ke-13 yang dilaksanakan pengurusan EPL bermula 6 hingga 12 Julai lalu. Tiada sebarang keputusan positif dicatatkan minggu lalu sehingga kini sebanyak 20 kes direkodkan pandemik COVID-19 menerusi ujian yang dilakukan EPL. Perlawanan EPL kembali disambung semula pada 17 Jun lalu selepas ditangguhkan 100 hari akibat penularan pandemik COVID-19. Seorang lagi bintang NBA, Russell Westbrook, disahkan dijangkiti COVID-19. Perkara itu dijangka memberi kesan kepada saingan Liga yang dijangka kembali bermula di Florida hujung bulan ini. Perkara itu diumumkan sendiri atlet yang diiktiraf pemain paling berharga 2017 itu menerusi ciapan di Twitter. Keputusan diperoleh hasil ujian saringan terhadap 322 lagi pemain. Menurutnya, beliau berada dalam keadaan sihat dan sedang menjalani kuarantin kendiri.
Beliau berikrar untuk kembali bersama pasukan sebaik disahkan sihat dan dibenarkan berbuat demikian. Westbrook merupakan salah seorang daripada beberapa pemain Houston Rockets yang tidak ke Orlando untuk saingan musim ini yang dijadual berlangsung 30 Julai. Sejak 1 Julai lalu, 19 pemain NBA disahkan positif COVID-19. Pada 7 Julai 2020, kerajaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia akan melaksanakan banci penduduk dan perumahan yang ke-6. Banci 2020 ini akan membantu kerajaan mendapatkan statistik penduduk dan perumahan yang terperinci dan komprehensif mengikut ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk pada waktu ini. Lokasi tumpuan Opera Paris, Palais Garnier dibuka semula selepas lebih 2 bulan ditutup berikutan pandemik COVID-19. Ia diraih dengan persembahan orkestra selama 2 hari bagi menghargai petugas kesihatan yang bertungkus lumus merawat pesakit. Paparan itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Norlela Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.